ya, bingkisan peristiwa sebanyak seminggu. Apa yang menarik berlaku di Sabah? Dan kali ini topik yang pertama, penerima anugerah beasiswa Macmillan. Pastinya sekarang ini saya bersama-sama dengan seorang yang katakan cukup bijak pandai, saya cukup menghormati beliau. Tidak lain tidak bukan Muhammad Sir Hajuan Inik, ataupun lebih dikenali sebagai Sir. Jadi apa kabar Sir? Baik. Jadi boleh ceritakan sedikit latar belakang Sir? Nama penuh saya Muhammad Sir Hajuan bin Inik. Saya berasal dari Kota Belud, Sabah. Saya membesar di Kota Belud dan juga saya bersekolah di Kota Belud pada sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemudian saya meneruskan pengajian selepas SPM. Saya meneruskan pengajian di Institut Latihan Perguruan Daya yang bertempat di Sabah. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran saya dalam sarjana muda dalam bidang TESOL, or what we call as Teaching English as Second Language, TESOL, selama 4 tahun. Setelah saya tamat dalam sarjana muda dalam bidang TESOL, saya mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian dalam bidang sarjana penyelidikan. Dan dalam masa yang sama juga saya ditempatkan untuk mengajar menjadi cikgu bahasa Inggeris di Sekolah Vocasional Keningau yang kini dikenali sebagai College Vocational Keningau. Dan saya telah menamatkan pengajian sarjana dalam penyelidikan pada tahun 2015, iaitu tahun lepas. Dan dalam masa yang sama saya mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian dalam bidang PhD. Jadi pada masa kini saya adalah guru, full-time teacher, teaching in Keningau Vocational College, and at the same time doing my PhD too. So yeah. Jadi dengar tu cara dia berbahasa Inggeris memangnya. Kalau lah sehari saya jadi seperti Sir ya. Jadi Sir berbangsa Bajau. Ya, saya berbangsa Bajau. Jadi setempat juga kita belajarlah sikit sebanyak Bajau tu. Yen awal tu Alam. Saya belajar 3 dengan 1 je, alam. Apa maksud dia tu alam tu? Alam means bagus. Bagus. Kalau dia cukup tukar. Tapi sebenarnya itu saya suka mengenai Sir ya. Dia telah pun mengharumkan nama Malaysia saya rasa. Tapi dia tidak melupakan perangkatan budaya dan akar budaya itu sendiri ya, Sir, masyarakat Bajau. Jadi apa perasaan Sir daripada 5 penerima anugerah untuk Macmillan itu, satu-satunya Sir mewakili Malaysia? Jadi perasaan anda bagaimana? Saya sangat berasa bangga dan gembira kerana kejayaan ini bukan sahaja kejayaan saya sebagai seorang individu, tapi ini juga ada kejayaan yang membuktikan bahawa orang-orang Malaysia, terutama guru-guru Malaysia, mampu adalah standing dengan guru-guru negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Dan ini juga adalah menunjukkan bahawa profession sebagai seorang guru adalah actually sesuatu yang bertaraf tinggi. Jadi kejayaan tersebut bukan sahaja kejayaan saya individu, tetapi ialah kejayaan yang it represents what Malaysian teachers are capable of, and ialah sangat bermakna buat saya. Dan daripada 5 penerima anugerah tersebut dari Indonesia, Rusia, ya, Spanyol dan 1 dari Malaysia. Jadi bagaimana, apa kisah di sebaliknya sehingga kan Sir sendiri terpilih untuk menerima beasiswa ini? Pada pendapat saya, dalam penyertaan saya menatakan sebagai seorang guru bahasa Inggeris yang mengajar di kawasan yang kita kenali sebagai Keningau, merupakan satu kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan pedalaman. Jadi cabaran ataupun isu yang sebagai seorang guru bahasa Inggeris yang kami hadapi adalah di mana pelajar-pelajar tersebut mereka mempunyai masalah untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dan mempunyai keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi dalam pendataan tersebut saya menangkapkan masalah yang kukuh
dan juga saya memfokuskan kepada isu yang ingin saya selesaikan. Jadi objektif bagi penyertaan ataupun projek ataupun aktiviti yang saya laksanakan sebagai guru adalah selaras dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dan oleh itu juga penyelesaian yang saya cadangkan dalam penyertaan saya tersebut adalah berdasarkan kaedah-kaedah yang telah pun digunakan di negara lain dan juga kajian-kajian. Dan dalam pada yang sama tersebut, sebarang peningkatan ataupun kejayaan para pelajar di bawah didikan saya turut sertakan dalam penyertaan tersebut. Jadi saya merasakan bahawa inilah merupakan salah satu faktor mungkin yang boleh menyebabkan saya terpilih sebagai seorang pemenang untuk Macmillan Scholarship Contest. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, beasiswa Macmillan ini adalah semuanya berpunjangkan kepada aspek pendidikan yang dia. Jadi kajian yang dilakukan oleh SIA telah pun terpilih. Dan pastinya bila dan di mana akan diadakan khusus ini nanti? Khusus yang ditawarkan oleh Macmillan Education Scholarship Contest adalah merupakan kursus musim panas, or what we usually call as summer courses. Jadi summer courses ini di UK yang dijalankan pada bulan Julai dan Ogos. Jadi oleh itu, kelima-lima pemenang tersebut kami diberi kebebasan untuk memilih kursus yang kami ingin sertai. Kerana terdapat beberapa kursus yang ditawarkan dalam tarikh yang berbeza dalam tempoh masa tersebut, itu Julai dan Ogos summer courses. Dan setiap kursus tersebut akan dilaksanakan selama 2 minggu. Selain daripada kursus tersebut, saya juga telah dijemput untuk membentang di dalam persidangan Nile Institute yang akan dijalankan oleh Nile Institute, di mana dalam persidangan tersebut saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan projek-projek yang aktiviti yang saya jalankan, dan juga melatih untuk berkongsi teknik-teknik ataupun material yang saya ada dengan guru-guru yang merupakan ahli kepada Nile Institute tersebut. So basically, I'm really looking forward to actually be there and then to do these things, which is something that is very noble to me. Jadi apa kajian yang rasa-rasanya lah SIRA akan lakukan di bawah beasiswa ini? Kajian yang saya akan lakukan, saya memilih kursus development material development in DLT. Jadi berdasarkan ini, saya berharap akan dapat untuk memperkembangkan dan juga untuk mencuba teknik-teknik baru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang boleh membantu pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, terutamanya dari segi pertuturan bertutur bahasa Inggeris, dan juga yang melibatkan untuk kemahiran berfikir alas tinggi ataupun lebih dikenal sebagai KEBAT. Kerana pada masa kini KEBAT juga adalah merupakan satu tekanan ataupun fokus yang sedang ditekankan oleh mana-mana pendidikan. Baik, kita akan terus berbincang mengenai kajian yang akan dilakukan oleh SIR, tapi apa kata kita berehat seketika menyusul kemudian segmen Kejohanan Rabi Warna Sabah untuk anda. Jangan kemana-mana, jumpa selepas ini.